Negara Brunei Darussalam mencatat sehari lagi tanpa kes baharu jangkitan COVID-19. Ketika mengumumkan situasi terkini itu pada sidang media petang tadi, Menteri Kesihatan berkata jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengungsikan perkembangan itu pada sidang media petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 17 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 9 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya satu kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang sepenuhnya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara itu, pada masa ini seramai 120 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 2,703 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 572 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 22,664 ujian. Berhubungan dengan kontak-kontak kes yang didapati positif di Kuala Lumpur, ujian makmal virus SARS-CoV-2 bagi 134 orang kontak kes adalah negatif, manakala yang lain masih lagi menunggu keputusan ujian. Berikutan makluman mengenai Bru Health App, alhamdulillah setakat ini sejumlah 287,799 pengguna telah memuat turun aplikasi tersebut ke dalam telefon bimbit masing-masing dan seramai 355,402 orang ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 6,212 telah mendaftar kepada aplikasi Bru Health, manakala sebanyak 1,778 premis perniagaan juga telah membuat turun aplikasi yang baru iaitu Premis Scan, yang mana kemudahan ini adalah dihaskan bagi kegunaan orang ramai yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Mereka yang berhasrat untuk mengadakan majlis doa kesyukuran bagi majlis pernikahan adalah dibenarkan. Menteri Kesihatan menjelaskan garis panduan bagi majlis tersebut sama seperti garis panduan semasa Hari Raya Aidilfitri, iaitu hanya 20 hingga 30 orang sahaja yang dibenarkan pada satu masa. Terutama sekali bagi yang mempunyai majlis pernikahan. Jadi pernikahan masa ini dibuat di pejabat mahkamah di daerah masing-masing. Jadi selepas itu kalau akan membuat orang kenduri kecil-kecilan untuk keluarga terdekat, itu dibolehkan sama juga 20 ke 30 orang mengikut kesesuaian rumah masing-masing. Macam hari raya lah. Tapi perlu dijagalah yang dijemput ini semua orang kata ni kenal. Betul. Dan orang yang dah sihat atau damam tu sebolehnya dah boleh lah. Bukan seboleh, dilarang lah untuk keluar rumah. 50 unit komputer riba disumbangkan bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Perinciannya selepas ini. Bagi menyokong pembelajaran dalam talian serta membantu para pelajar yang memerlukan semasa pandemik COVID-19 di negara ini, 50 unit komputer riba dan 1,000 botol cecair pembasmi kuman disumbangkan kepada Kementerian Pendidikan oleh syarikat-syarikat swasta di negara ini. Majlis berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Kementerian berkenaan.
Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Sumbangan berupa alat peranti dari Springville Technology Sdn Bhd disampaikan oleh Vincent Chok, pengarah syarikat berkenaan. Sementara itu, sumbangan berupa cecair pembasmi kuman dari Petronas Carigali Brunei Limited diserahkan oleh Dayang Nur Khairunisa binti Muhammad Jasni, Ketua Bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar syarikat tersebut. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2020 meningkat 1.9% tahun ke tahun berbanding bulan April 2019. Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos daripada pelbagai barangan dan perkhidmatan, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dan makanan dan minuman ringan. Walau bagaimanapun, peningkatan IHP diimbangi oleh penurunan harga dan kos perhubungan, restoran dan hotel dan pengangkutan. Jabatan Perancangan dan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran media menyatakan peningkatan IHP bagi bulan April 2020 adalah didorong oleh peningkatan dalam harga makanan dan minuman ringan dan bukan makanan, masing-masing mencatatkan sebanyak 3% dan 1.7%. Ia juga didorong dengan peningkatan harga dan kos daripada pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 11.3%, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah 3.3%, dan makanan dan minuman ringan 3%, manakala penurunan harga dan kos perhubungan 1.1%, restoran dan hotel 0.3% dan pengangkutan 0.2%. Kenaikan bagi harga pelbagai barangan dan perkhidmatan adalah disebabkan oleh peningkatan harga insuran, manakala peningkatan harga perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah adalah disebabkan oleh peningkatan harga tekstil isi rumah. Dalam pada itu, peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh peningkatan pada harga import sayur-sayuran. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan April 2020 meningkat sebanyak 0.2% berbanding dengan bulan Mac 2020. Indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan masing-masing menunjukkan peningkatan sebanyak 1.2% dan 0.01%. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.pn. Menolong keluarga yang terjejas pendapatan disebabkan wabak COVID-19. Itulah matlamat utama projek kemasyarakatan yang dikendalikan oleh sukarelawan belia. Di samping itu, projek juga memberi peluang kepada para belia untuk mengambil bahagian dalam kerja-kerja berkebajikan. 10 buah keluarga dari Kampung Merimbun dan Kampung Kuala Ungar menerima bantuan pada majlis yang diadakan pagi tadi. Bantuan tersebut yang berupa keperluan harian adalah hasil sumbangan daripada orang ramai melalui projek kemasyarakatan tersebut. Projek yang kami kendalikan sekarang ialah projek kemasyarakatan, iaitu pembahagian sumbangan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan di beberapa kampung di daerah Tutong. Projek ini dimulai sebelum bulan puasa lagi dan setakat ini sudah mengagihkan lebih dari 200 sumbangan kepada beberapa keluarga yang memerlukan. Berikutan gambar yang tular melalui media sosial mengenai kerosakan rumah yang melibatkan runtuhan siling di bahagian bilik tidur. Jabatan Kemajuan Perumahan JKP menegaskan bahawa kejadian tersebut bukanlah berlaku di negara ini seperti yang dinyatakan. Menyebarkan maklumat palsu adalah kesalahan di bawah Akta Ketenteraman Awam yang boleh didenda RM3,000 dan penjara 3 tahun. Maklumat lanjut mengenainya, hubungi Unit Pembangunan Masyarakat dan Perhubungan Awam JKP di talian 2382145 sambungan 7013 atau 7014
atau email info@hdd.gov.bn atau laman sesawang rasmi Jabatan Kemajuan Perumahan di www.housing.gov.bn. Keputusan Sistem Kemasukan Berpusat Pengajian Tinggi atau Higher Education Centralised Admission System HICAS 2020 bagi pengambilan pusingan pertama untuk institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Universiti Teknologi Brunei dan Politeknik Brunei bagi tahun akademik 2020-2021 akan diumumkan pada hari Rabu 10 Jun 2020 pukul 8.30 pagi. Pemohon-pemohon boleh log masuk ke akaun masing-masing untuk mengetahui status permohonan di laman sesawang HICAS iaitu hicas.moi.gov.bn. Pemohon-pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh IPTA dan berhasrat untuk membuat rayuan akan diberikan 3 hari waktu bekerja untuk menghadapkan surat rayuan dan dokumen berkenaan ke pejabat pengambilan di IPTA yang berkenaan dalam bentuk surat, email atau borang rayuan secara dalam talian semasa waktu pejabat sahaja. Tajuk surat rayuan atau email ialah Appeal HICAS 2020 First Round. Hari terakhir untuk menghadapkan surat rayuan dan dokumen berkenaan adalah pada hari Isnin 15 Jun 2020 sebelum pukul 4.30 petang. Tempat-tempat menghantar surat rayuan adalah seperti tertera. Pendaftaran menyertai program latihan penuh NTEC dalam jurusan Kimpalan Industri Minyak dan Gas bagi pengambilan bulan Julai di IBTE Kampus Sultan Bolkiah Seria dibuka mulai hari ini, Selasa 9 Jun hingga 22 Jun 2020 kepada rakyat tempatan dan penduduk tetap di negara ini. Kelayakan yang diperlukan bagi mengikuti kursus tersebut ialah lulus sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran sijil peperiksaan GCE peringkat O atau kelayakan yang sebanding dengannya termasuk mata pelajaran matematik D atau matematik IGCSE atau sebarang mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Senarai pendek pencalonan dikehendaki menjalani ujian kecergasan dan temu bual sebagai sebahagian syarat-syarat kemasukan dan proses pemilihan calon-calon. Para pemohon diminta untuk membuat pendaftaran dalam talian melalui laman sesawang www.ibte.edu.bn TVECAS. Bagi maklumat lanjut, hubungi pembantu pendaftar IBTE Kampus Sultan Bolkiah di talian 322-3342 atau melalui email tvecas@ibte.edu.bn. Pasukan Polis di Raja Brunei memohon kerjasama orang ramai bagi mengesan seorang remaja perempuan tempatan yang dilaporkan keluar dari rumah selepas satu laporan dibuat di Balai Polis Sengkurong. Noro Arisha Maisarah binti Sazali berumur 13 tahun memegang nombor kad pintar 01152196. Sebarang maklumat mengenai remaja berkenaan, hubungi Balai Polis Sengkurong di talian 266-1334 atau talian kecemasan 993 dan mana-mana balai polis berdekatan.